Rasa macam diorang sedang mengutuk kita daripada belakang. Jangan malu, jangan segan. Memang kita akan sedih pada peringkat awal apabila kita mengetahui anak kita dalam keadaan demikian. Saya berumur 22 tahun, berasal dari Shah Alam, Selangor, dan saya bekas pesakit skizofrenia. Pada mulanya saya tidak sedar akan penyakit tersebut. Dia datang secara tiba-tiba, tapi orang-orang di sekeliling saya yang memberitahu saya bahawa keadaan saya berbeza daripada diri saya yang sebenar. Ibu bapa saya pun banyak memberitahu bahawa keadaan saya ni lain, dan selepas berjumpa dengan doktor, baru saya tahu yang saya didiagnos dengan skizofrenia lah. Penyakit skizofrenia ni adalah penyakit mental yang paling berat sebenarnya, dan ianya melibatkan lebih kurang 1% daripada ahli masyarakat. Dan ciri-ciri utama yang dialami oleh pesakit skizofrenia boleh dibagikan pada 4 kumpulan. Yang pertamanya ialah bila mereka mendapat gangguan seperti halusinasi, delusi, dengar suara, dan juga dapat kepercayaan yang pelik-pelik, macam contohnya ada orang yang berdengki dengan kita and so on. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah yang kita panggil negative symptoms, iaitu mereka menyendiri, tak nak keluar pada bilik, tak nak bergaul dengan orang, dan kurang bersemangat untuk buat sesuatu, sehingga kan mereka tak dapat bekerja atau belajar dengan baik. Yang ketiganya adalah simptom emosi. Kadang-kadang pesakit skizofrenia dia agak emosi, dan juga ada juga yang agak murung, sehingga kan pergaulan terganggu, dan mereka juga mudah tersinggung ada kalanya. Dan akhir sekali, ini penting terutama pada orang yang muda, iaitu berkaitan dengan masalah pemikiran ataupun kognitif. Jadi pesakit skizofrenia ni kadang-kadang mereka susah nak tubuhkan perhatian kepada tugasan, pada pembelajaran dan sebagainya, dan juga ada yang ingatan pun agak kurang baik juga disebabkan oleh penyakit ini. Dan dalam keadaan biasa, penyakit ini dia akan bermula secara perlahan-lahan, beransur-ansur. Kadang-kadang sehingga 5-6 bulan barulah penyakit itu menjadi dilihat sepenuhnya. Dan pada peringkat inilah dalam kebanyakan kes kita sebagai ahli keluarga ataupun rakan-rakan dapat mengenal pasti bahawa mereka ni dah berubah, dan mungkin itulah masa yang terbaik kalau boleh untuk kita bawa mereka untuk menerima rawatan. Sepanjang saya menghidap skizofrenia ni, pengalaman yang paling mencabar ialah untuk teruskan pelajaran lah. Sebab result saya semakin menurun kerana saya tak boleh fokus apabila saya belajar, dan otak ni sentiasa rasa sempit sebab ada banyak macam dia tak boleh nak berfikir apabila sedang belajar. Kemudian rasa paling down apabila tak boleh nak berinteraksi dengan kawan-kawan lah. Rasa macam disisihkan oleh kawan-kawan, tapi sebenarnya tak pun. Mereka sentiasa ada lah di sisi kita. Sebab selepas saya dapat tengok yang kawan-kawan saya banyak sebenarnya memberi sokongan kepada saya, dan mereka selalu tanya, kenapa? Okey tak? Tapi yang saya rasa sebaliknya, rasa macam diorang sedang mengutuk kita daripada belakang. Saya bila saya tengok sesuatu objek, saya berasa yang saya ada perasaan yang mendalam tentang suatu objek tu. Saya rasa, contohnya bila saya tengok gambar, saya rasa yang saya ada connection dengan zaman kanak-kanak saya. Saya berasa sedih dan banyak emosi lah ketika itu. Selain itu, ada banyak kali yang saya tak dapat menggerakkan tangan saya. Itu nama dia stupor, di mana pergerakan tu rasa kaku
dan kita tak boleh nak gerak ke mana-mana. Yang saya banyak mendengar perkara buruk tu nama dia auditory hallucination. Setelah keadaan saya semakin teruk, mak saya menasihatkan saya untuk berjumpa dengan pakar iaitu Prof Najib, kerana saya pun rasa saya perlu keluar daripada keadaan yang seperti ini, kerana saya tak bolehlah membiarkan hidup saya macam terus dalam keadaan yang confused. Bila saya tahu anak saya mengalami sesuatu yang berbeza daripada dirinya sebenar, saya pujuk untuk dia menjalani rawatan, berjumpa dengan doktor pakar. Pada peringkat awalnya dia merasakan dirinya sihat dan tidak mahu berjumpa dengan doktor. Tetapi apabila pujuk demi pujuk, akhirnya dia setuju untuk berjumpa dengan doktor bagi mendapatkan rawatan. Pertama kali saya bertemu dengan saya ialah apabila ibu bapa beliau membawa beliau berjumpa saya di klinik psikiatri MSU Medical Center. Pada masa itu saya dapat melihat seorang pelajar yang agak bermasalah lah kerana ketinggalan dalam pelajaran beliau. Bayangkan masa itu daripada perbincangan kita tak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, susah nak menumpukan perhatian kepada apa yang diajar oleh pensyarah. Itu juga kadang-kadang ada aktiviti berkumpulan susah untuk berinteraksi kerana seorang yang menghadapi masalah skizofrenia ni kadang-kadang mereka timbul rasa curiga pada orang lain. Orang mungkin tak melakukan apa-apa pun, tapi dia merasakan seolah macam orang tu bincang tentang diri dia atau berniat buruk dan sebagainya. Dan mungkin ada juga gangguan daripada suara-suara halus yang didengari orang yang tak dengar. Dia seorang dengar, tapi pada masa awal penyakit biasanya seorang itu pun tak tahu pasti lagi apa sebenarnya berlaku pada diri dia. Apa yang membuatkan saya rasa saya perlu keluar daripada situasi ini ialah saya memikirkan tentang masa depan saya dan career yang saya perlu ada lepas pengajian saya. Jadi saya tekad untuk nak mengubah diri saya dan keluar daripada situasi ini. Kaedah rawatan yang diberikan ada beberapa lah of course pada peringkat awal tu kita fokuskan juga tentang memberi penerangan sikit sebanyak, kita panggil psychoeducation, iaitu memberi penerangan apa benda penyakit ni, macam mana dia bermula, apa simptom-simptom yang biasa dialami. Sebab pesakit macam kadang dia tak faham lagi kan apa yang berlaku pada diri dia. Itu penting pada peringkat awal. Di samping itu juga kita mulakan rawatan ubat lah. Biasanya untuk penyakit skizofrenia kita bagi ubat antipsikotik. Ubat antipsikotik ni ada dua bentuk. Pertamanya dalam bentuk ubat yang buat makan, yang perlu dimakan hari-hari. Kadang-kadang ada yang setengah ubat tu 2 kali sehari, ada yang sekali sehari dan sebagainya. Cumanya dalam kes ni setelah berbincang dengan keluarga, kita dapati kalau nak makan ubat hari tu agak merumitkan. Jadi kita alhamdulillah ada option lain. Ini memang kita galakkan juga pesakit kita yang ada kemampuan sikit misalnya untuk mengambil rawatan dalam bentuk injection. Sebab dengan ubat secara injection ini dia boleh bertahan sehingga sebulan. So sebulan injection dah boleh meneruskan kehidupan macam biasa. Jadi alhamdulillah respon tu agak baik dan pada hari ini saya pun dah bila bertemu beberapa bulan sekali tu hanya lebih kepada nak tengok progres dan bagaimana kejayaan yang telah dia dapat berbandingan masa mula-mula dulu tu kita lebih bercerita tentang masalah yang dihadapi, macam mana nak meneruskan pelajaran, tapi di akhir ini lebih kepada kejayaan demi kejayaan kerana alhamdulillah setelah mendapat rawatan beliau dapat meneruskan pelajaran macam orang lain dan berjaya sehingga mendapat beberapa anugerah pun di peringkat akhir ini. Kini hidup saya semakin baik dan progres belajar saya semakin meningkat dan alhamdulillah saya 2 semester yang lepas saya telah mendapat Dean's List. Daripada sebelum ni saya sangkut-sangkut belajar. Apapun mak abah saya selalu ada di belakang saya dan adik-beradik saya juga yang banyak
memberi semangat. Alhamdulillah lah beberapa sesi bersama doktor dan juga ubat yang diambilnya, maka akhirnya beliau sudah sihat lah, alhamdulillah. Jadi kepada saya ucapkan selamat maju jaya dan semoga segala yang diimpi-impikan akan tercapai. Untuk anak saya, mak mengharapkan lepas ini lebih ceria, lebih gembira dan dapat belajar dengan lebih baik. Ya, semoga berjaya insya-Allah di dunia dan akhirat. Kepada kawan-kawan di luar sana, saya berharap anda semua dapat berkongsi dengan keluarga-keluarga terdekat jika anda mempunyai penyakit seperti saya, kerana penyakit ini boleh dirawat dan alhamdulillah saya sendiri telah sembuhlah daripada penyakit ini. Saya menasihatkan ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak yang ada simptom-simptom yang seperti mana disebutkan tadi, untuk mendapatkan juga rawatan, berjumpa dengan doktor. Jangan malu, jangan segan. Memang kita akan sedih pada peringkat awal apabila kita mengetahui anak kita dalam keadaan demikian, tetapi kita perlu ada support bersama dengan keluarga untuk membantu mereka, kerana mereka tidak boleh keluar daripada diri mereka kecuali daripada support kita dan juga rawatan yang diberikan oleh doktor pakar. Bagi saya, tiada siapa yang dapat mengubah nasib kita kecuali diri kita sendiri.